Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menceritakan tentang kisah seorang tokoh Islam wanita yang pertama mati syahid, iaitu Sumayyah binti Habbad. Kisahnya bermula dengan kafilah dari Yaman itu sudah berseharian berjalan melintasi padang pasir untuk ke Mekah. Banyak barang dagang yang dibawa untuk urusan niaga di Kaabah yang terkenal. Tiga beradik dari Bani Qatan, Al-Haris, Malik dan Yasir turut berada dalam kafilah tersebut. Mereka tiada niat untuk berdagang, tetapi mahu mencari seorang saudara yang hilang. Jauh di sudut hati mereka berharap untuk bertemu saudara yang hilang itu di Makkah kerana kota itu terkenal sebagai tempat pertemuan semua kaum Arab. Kedatangan kafilah dagang itu disambut meriah oleh penduduk Quraisy Makkah. Tiga beradik itu pun berpisah dari kafilah. Mereka meneroka seluruh kota Makkah untuk mencari saudara yang hilang. Yasir yang tajam pengamatan terpesona dengan kemakmuran Makkah. Saudara yang dicari tidak ditemui. Sebaliknya dia mengambil keputusan untuk menetap di sana. Berpisahlah anak muda itu daripada dua orang saudaranya apabila mereka mengambil keputusan untuk balik semula ke Yaman. Yasir sebatang kara di Mekah. Corak masyarakat Mekah yang mengamalkan gaya hidup kesukuan begitu mencabar bagi anak dagang sepertinya. Di tanah Arab ketika itu, hanya yang kuat mendapat tempat dan yang miskin akan dihamba. Lama hidup bertuankan Abu Huzaifah, Yasir dikahwinkan dengan seorang hamba perempuan milik tuannya itu, bernama Sumayyah Hayyat. Pasangan ini hidup bahagia dan beroleh dua cahaya mata lelaki, Ammar dan Ubaidillah. Masa berlalu, usia anak-anak menginjak dewasa. Pasangan Yasir dan Sumayyah juga semakin ketika inilah Islam menampakkan sinar di kota Mekah. Agama yang dibawa oleh Al-Amin Muhammad SAW ini menarik perhatian seluruh isi kota. Bagi masyarakat bangsawan Quraisy yang menyembah Lata dan Uzza, iaitu nama berhala sembahan, kemunculan agama baru adalah pengkhianatan kepada tradisi nenek moyang mereka. Namun bagi masyarakat kelas bawahan, Islam adalah dimensi baru bagi mereka kerana agama itu antaranya menyeru kepada mengesahkan yang satu dan menolak perbezaan kelas. Cahaya mata dari Yasir dan Sumayyah, iaitu Ammar, antara orang yang tertarik kepada ajaran itu. Dia mengumpul banyak pemikiran baru mengenai agama yang menjadi bola ramai di kota Mekah. Perasaan ini tahu menarik pemuda itu ke rumah Al-Arqam yang menjadi markas Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Dia mengetepikan rasa bimbang jika langkahnya dijaki oleh orang Quraisy. Ajaran Rasulullah SAW benar-benar berkesan dan sebaik-baiknya melangkah keluar dari rumah Al-Arqam, Ammar sudah menjadi seorang Muslim. Pemuda itu kembali ke rumah dengan dada yang lapang. Dia menceritakan kepada ibu bapanya mengenai pengalaman hebatnya itu. Dia berdakwah pula kepada mereka mengenai erti Islam dan mengajak orang tua itu mengikut jejak langkahnya. Akhirnya Yasir dan Sumayyah bersetuju dan kedua-duanya memeluk agama Islam. Assalamualaikum. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Yazid dan Sumayyah. Sumayyah adalah orang ketujuh yang memeluk Islam, berada dalam naungan Islam. Dia merasakan kelazatan iman dan kekuatan pegangan. Mereka sekeluarga sedar risiko jika hal itu diketahui oleh suku Bani Makhzum. Tapi mereka tidak takut. Sebaliknya, terang-terangan mengumumkan pengislaman mereka. Suku Bani Makhzum menerima berita itu dengan perasaan terperanjat dan marah. Sumayyah sekeluarga ditangkap dan diseksa. Mereka dijemur di padang pasir yang panas menyengat. Sumayyah diletakkan di batu besar di dadanya. Dia dipaksa supaya keluar dari Islam dengan segera. Tetapi wanita itu tidak berganjak daripada keputusannya. Sebaliknya, bibinya teguh melafazkan kata-kata Ahad, 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 bermaksud Allah yang satu. Rasulullah sendiri pernah melintasi tempat Sumayyah sekeluarga diseksa. Bagi dia begitu bersimpati. Ramai juga kalangan orang kota yang bersimpati, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa kerana sudah diancam oleh suku Bani Makhzum. Tetapi Rasulullah selalu meniupkan semangat Sumayyah sekeluarga dengan berkata, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji kamu ada nanti adalah di syurga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah. Imannya semakin kuat dan yakin. Kewibawaannya terselah. Dengan yakin dia membalas, "Aku bersaksi bahawa engkau adalah pesuruh Allah dan aku bersaksi bahawa janjimu benar." Namun, Sumayyah hanya seorang wanita. Dalam usianya yang semakin lanjut, kekuatan tubuhnya tidak sekuat mana. Bagaimanapun, ketabahannya untuk terus bertahan di tengah panas itu mengagumkan ramai orang. Sekaligus, hal ini mencabar kesombongan suku Bani Makhzum, menjadikan mereka lebih sakit hati dan benci. Abu Jahal datang menunjukkan wajah angkuhnya di hadapan Sumayyah. Wanita tua itu dipujuk supaya menyalah kalah. Tetapi Sumayyah, walaupun dalam tubuh yang tidak bermaya dengan ganjak dengan keputusannya, Ahad,
Ahad, Ahad. Kalimah itu terus meniti di bibir Sumayyah. Ungkapan itu melukakan ego Abu Jahal dan menaikkan keberangannya. Dia hilang sabar lalu mencabut pedang bengkoknya dan menikam sebahagian pangkal hati Sumayyah. Di situ juga Sumayyah terkorban. Dia menjadi orang pertama yang mati syahid pada zaman sebelum hijrah ketika agama Islam belum mendapat tempat di kalangan masyarakat Mekah. Selain itu, suaminya Yazid juga terkorban. Penderitaan Sumayyah dikenal seluruh masyarakat Islam. Dia dianggap simbol pengorbanan orang Islam yang tidak gentar pada ukutan dan kematian kerana menegakkan Islam. Hari demi hari, Islam semakin diterima ramai. Penghijrahan orang Islam ke Yathrib, iaitu Madinah, membuka era baru dalam dakwah Rasulullah. Umat Islam semakin kuat dan dalam perang Badar. Pembunuh Sumayyah itu iaitu Abu Jahal menemui maut. Rasulullah menemui Ammar dan berkata kepada anak muda itu, Allah telah membunuh si pembunuh ibumu. Ammar sebab, tapi dia tahu ibunya pasti selamat di syurga. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lantera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan.